Kalau kamu lihat pada modul 5.2 ni, standard pembelajaran dia dari 5.2.1 hingga 5.2.4. Yang mana yang ini semua adalah fundamental kepada kita punya projek lah. So 5.2.1 ni kamu kena tahu pengiklanan tu apa. Kemudian seterusnya kita nak menjelaskan kepentingan pengiklanan ni. Seterusnya kita nak buat perbezaan pengiklanan dari segi media cetak ataupun media elektronik. Okey, yang seterusnya adalah kita nak menyesuaikan pengiklanan tu bahan promosi yang kita nak gunakan dalam pengiklanan. So ada beberapa bahan promosi yang kita akan gunakan dalam pengiklanan. Contohnya yang pertama gegantung, kain rentang, risalah, poster dan iklan interaktif. Okay, kalau kamu lihat yang terakhir ni sekali baru kita akan menghasilkan reka bentuk. Maksudnya kita kena tahu dulu kita punya bahan promosi apa yang kita nak pakai, kemudian 5.2.5 tu baru kita nak buat design dia. Okay, 5.2.5, 5.2.6. So kalau kamu lihat ni tempoh dia 28 jam. Untuk teori dia mungkin dalam 2 hingga ke 4 jam saja. Okey, kita nak tengok pengiklanan tu apa sebenarnya. Dia ada banyak maksud. Kalau kamu lihat yang pertama ni, dalam Dewan Bahasa dan Pustaka dia kata pengiklanan tu bentuk pesanan tentang sesuatu produk yang disampaikan melalui media pencetakan maupun elektronik. Okey. Kalau George Rodman ni dicakap pula komunikasi melalui media yang dibayar oleh syarikat, organisasi dan individu-individu yang menggunakan iklan. Itu maksud dia. So, kalau yang seterusnya pengiklanan ni dia tujuannya mempromosi, memperkenal dan meningkatkan atau melariskan jualan sesuatu produk perkhidmatan ataupun idea. Okey, yang last sekali bentuk komunikasi yang bukan personal yang digunakan oleh penaja untuk memaklumkan kepada bakal pembeli. Okey. So semua ni dia kita boleh rumuskan pengiklanan ni adalah satu promosi. Okey, satu promosi yang tujuannya untuk nak memaklumkan kepada pembeli dan seterusnya nak melariskan produk. Yang satu media cetak, satu lagi media elektronik. Media cetak ni yang maujud lah, yang maujud yang kita boleh pegang, kita boleh tengok dan dia tu contoh yang paling mudah macam banner, kain rentang, billboard. Kalau elektronik pula dia iklan macam di Facebook, di YouTube. So kita nak lihat kepada kepentingan reka bentuk pengiklanan. Apa sebenarnya pengiklanan ni dapat melakukan untuk penjagaan ataupun perkhidmatan kita. Peniaga menggunakan iklan untuk memperkenalkan dan melariskan produk ataupun perkhidmatan. Dia ada banyak cara untuk mempengaruhi pengguna supaya pengguna tu dapat membeli dan mendapatkan perkhidmatan yang kita tawarkan. Biasanya iklan yang menarik akan mempengaruhi pengguna untuk membeli dan mendapatkan perkhidmatan yang ditawarkan. Okey, dekat sini kita sebagai pengguna harus bijak lah kalau produk tu ada banyak. Ada banyak jenis. Satu contoh produk ada banyak jenis. Contohnya kita ambil macam kita nak beli susu. Ada banyak jenis susu tapi kita dah biasa beli susu, contohnya susu brand X ni. So kita belilah brand X ni. So brand Y tu kita tak belilah. Tiba-tiba brand Y tu dia ada promosi murah sikit. So kita trigger dengan brand Y tu, jadi kita cuba beli. Walhal kita dah biasa dengan brand X ni.
Okey. Alright, seterusnya kita nak tengok secara detail kepentingan reka bentuk pengiklanan. Yang pertama, dapat menyampaikan maklumat dan penerangan dengan mudah dan jelas kepada pengguna. Kedua, membolehkan pengguna membuat perbandingan tentang sesuatu barangan dan perkhidmatan. Tengok saya dah highlight kat sini. Yang pertama kita nak beri penerangan. Yang kedua kita nak buat perbandingan. Yang ketiga adalah kita nak bagi gambaran tentang kualiti produk. Kita nak bagi penerangan yang pertama, yang kedua kita nak buat perbandingan, yang ketiga kita nak beri gambaran. So gambaran ni dalam bentuk visual lah. Bila dalam bentuk visual, kita nak kena ubah daripada penerangan dalam bentuk teks tu, kita nak jadikan dia dalam bentuk visual supaya orang tengok ni dia tak payah banyak sangat nak membaca. Dia tengok dia tahu benda tu sedap. Dia tengok dia tahu benda tu ada kualiti. Seterusnya, yang keempat, bila dah kita bagi gambaran, kemudian kita nak mempengaruhi lah. Dari segi daya tarikan tu, supaya benda tu orang tahu. Dari segi kesan visual tu, dia dah tahu benda tu sedap. Dia dah tahu benda tu macam ada kualiti. Alright, inilah tugas kita sebagai seorang pereka grafik. Kita nak transformkan dalam bentuk teks tu kepada visual supaya dia dapat bagi satu impak yang dapat mempengaruhi pengguna. Okey. Baik, yang kelima adalah dengan menggunakan periklanan ni, dia dapat mendekatkan pengguna dengan produk melalui perkhidmatan penggunaan reka bentuk iklan yang sama dalam pelbagai media dan platform. Okey, soalan dia, apa elemen ataupun prinsip rekaan yang perlu ditekankan dalam periklanan? Dia sebenarnya elemen, ada dua jenis elemen yang kamu perlu tahu dan dua prinsip yang kamu perlu terapkan dalam, bukan kata setiap rekaan periklanan. Apa-apa saja rekaan grafik kamu perlu guna. Okey, yang pertama elemen grafik, kemudian prinsip rekaan. Okey, itu yang kita belajar awal-awal dulu waktu dengan tempat. Kemudian juga dalam setiap elemen dengan prinsip tu kita dah gabungkan, kita juga perlu tahu elemen reka letak. Kemudian selepas elemen reka letak, prinsip reka letak yang perlu kita gunakan. Bila kita dah gabungkan semua, kita menghasilkan satu logo ataupun identiti korporat, barulah kita lihat kepada proses tu. Proses reka letak tu, macam mana penyusunan dia. Kita dah dapat dah satu idea, kemudian kita nak gunakan idea tu, kita perlu mengikut proses dalam rekaan grafik. So benda ni sebenarnya ada dalam tingkatan 4. Kita dah belajar secara tak langsung lah sebenarnya. Ada setengah tu secara langsung, ada setengah tu tak ada di dalam buku. Cumanya kita praktikkan secara amali. Yang tadi tu kepentingan. Okey, kita lihat secara umum dia punya kepentingan. Kepentingan yang pertama adalah kita nak sampaikan mesej tu secara mudah dan jelas dalam bentuk visual. Okey, yang kedua kita nak buat perbandingan. Okey, perbandingan produk X, produk Y, perkhidmatan kita dengan perkhidmatan orang lain. Yang ketiga kita nak bagi satu gambaran tentang kualiti perkhidmatan ataupun produk kita. So benda ni sebenarnya kita kena olah daripada hanya sekadar tulisan ataupun penceritaan kepada satu kesan visual, satu gambaran, yang mana gambaran ni kita boleh hasilkan dalam rekaan grafik supaya pengguna tu bila dia tengok sekali pun dia dah tahu produk dia tu, produk yang kita nak jual ataupun perkhidmatan yang kita nak bagi tu berkualiti. Alright, seterusnya bagaimana kita nak mempengaruhi ataupun kita nak bagi daya tarikan supaya
pengguna tu mudah ingat. Seterusnya, yang kelima, kita nak mendekatkan pengguna dengan produk dan perkhidmatan melalui penggunaan reka bentuk iklan yang sama dalam pelbagai media dan platform. So, untuk nak menjawab soalan Jennifer tadi, soalan Jen tadi, biasanya kalau kita nak hasilkan logo ni elemen rekaan yang biasanya kita pakai elemen warna, elemen rupa. Kemudian daripada elemen rupa dan elemen warna kita gabungkan dia, kita menggunakan prinsip apa yang kita nak pakai, prinsip keseimbangan ke ataupun kita nak bagi kesan dia tu ada kesan penegasan sikit ke. Okey. Seterusnya kita nak pakai elemen reka letak apa, prinsip reka letak apa, supaya benda tu dia nampak di mata kita, dia nampak something yang tak cacat lah, nampak sempurna. Itu fungsi dia. Okey. Seterusnya kita nak melihat media pengiklanan. Okey. Media pengiklanan ni ialah satu saluran ataupun cara penghantaran yang digunakan untuk menyampaikan iklan kepada pengguna. Setiap pengeluar atau peniaga akan menggunakan cara tersendiri dengan memilih kaedah pengiklanan yang sesuai untuk memasarkan produk atau perkhidmatan mereka. So kita ada dua perbandingan antara media cetak dengan media elektronik. So contoh media cetak seperti surat khabar, majalah, katalog, risalah, poster. Manakala media elektronik pula, media elektronik adalah seperti radio, televisyen, internet, skrin besar dan multimedia. Right? Seterusnya, mesej yang disampaikan melalui media cetak lebih jelas dan terang serta boleh kita baca berkali-kali. Kalau mesej yang disampaikan secara media elektronik ni, dia hanya ada pada waktu-waktu tertentu sahaja. Media cetak pula dicetak secara berkala. Media elektronik hari-hari kita boleh tengok. Cumanya waktu dia tu kita tak boleh lihat pada waktu yang kita nak tengok lah. Dia ada pada waktu-waktu yang disediakan sahaja. Seterusnya, kos media cetak lebih rendah. Kalau kos untuk media elektronik ni dia tinggi sikit lah. Okay, yang terakhir banyak lagi. Okay, iklan untuk media cetak ni dia pakai medium 2D. Kalau untuk media elektronik ni dia boleh either 2D ataupun 3D. Okay, kadang-kadang video pun boleh, video pengiklanan, video lakonan, short movie untuk iklan tu. Kalau untuk media cetak tu mungkin foto yang kita pakai tu statik lah, tapi biasanya foto tu dia kena strong untuk menggambarkan apa yang mesej yang kita nak sampaikan tu. Okay, seterusnya media cetak ni dia media yang selektif dan mempunyai pembaca-pembaca yang khusus. Oleh itu, pengiklanan dapat menghubungi sasarannya dengan lebih tepat. Kalau media elektronik ni siapa saja pun boleh tengok. Budak kecil boleh tengok, orang besar boleh tengok, orang tua pun boleh tengok. Kalau media cetak ni, contohlah kita saja yang baca majalah, contoh majalah fotografi. So dalam tu mestilah ada iklan-iklan pasal kamera, lens, servis fotografi. So target dia tu kena. Okay? Target dia tu kena untuk dia punya servis ataupun produk yang dia nak jual tu. Okay, iklan-iklan media cetak ni boleh diterbitkan secara sisipan. Kalau elektronik ni hanya dapat melihat iklan dalam media dan agak terhad. Okay, sisipan tu macam mana sisipan? Sisipan tu dia dia tak adalah satu majalah tu semua iklan je. Dia ada satu bahagian tu iklan sekeping je. Ataupun dia letak satu handout satu. Ataupun ada secebis kertas yang diselitkan sekali. Okey. Seterusnya tempoh
masa tertentu untuk promosi, mempunyai tempoh masa tertentu untuk paparan promosi iklan. Kalau media elektronik pula, iklan dalam media elektronik dapat dipaparkan berhari-hari dan berulang-ulang. Kualiti media cetak akan mempengaruhi kualiti iklan. Kualiti paparan audio ataupun paparan, dekat sini ada paparan video lah. Video dan audio mempengaruhi kualiti iklan. Okey, faham tak ni sebenarnya apa yang dia nak cakap ni? Kualiti media cetak tu, contoh kalau kita cetak dalam black and white tapi kita nak jual produk dia tu produk makanan, mesej yang kita nak sampai tu memanglah sampai. Kalau orang tu tak tahu, contoh makanan dekat makanan tu makanan tradisional, makanan tradisional dekat tempat kita nak promote dekat orang luar, so benda tu dicetak dalam black and white, so secara tak langsung dia tak dapat nak mempengaruhi, sebabnya orang tak nampak makanan tu dia sedap ke tak sedap ke, gambar dia tu hitam putih. Kalau untuk media elektronik tu pun samalah, audio dengan video tu kena jelas, angle yang kita akan ambil tu boleh mempengaruhi tak. Sebab tu kalau kamu tengok untuk penghasilan video McDonald ke KFC ke, ada certain angle tu dia akan repeat saja, supaya angle tu memang angle yang nampak sedap. Ayam jatuh daripada atas turun ke bawah, dia punya crispy dia tu. Kemudian burger tu dia tak ambil yang side angle 45, dia ambil angle 90 degrees. Dia ambil dia ambil angle depan saja, sebab depan tu dia nampak semua kan. Okey. Contoh periklanan, papan iklan billboard Okey, perbezaan antaranya statik dengan digital. Okey, macam iklan TV tu selalu ke cikgu? Yes, macam iklan TV. Iklan TV tu periklanan lah. Sebenarnya kos dia tinggi. Untuk pengetahuan kamu, setiap kali iklan tu keluar kat TV, boleh cecah dalam 10 hingga ke 15,000 lah untuk iklan yang dalam 5 hingga 10 second tu. Okey, seterusnya kita nak tengok 5.2.4, bahan promosi dalam periklanan. Okay, kita nak sesuaikan bahan promosi tu dalam iklan yang kita nak buat ni. Okay, kita terus pergi kepada yang pertama adalah banting ataupun gegantung. Okey, gegantung ni adalah satu contoh bahan promosi lah. Banting, kalau dekat dalam kita punya studio grafik tu ada 2-3 contoh banting. Banting merupakan salah satu media cetak luaran yang popular digunakan pada masa kini. Sama seperti poster tetapi reka letaknya secara menegak, iaitu tulisan ditulis secara menegak dari atas ke bawah dan biasanya digantung pada tiang-tiang lampu raya. Tiang-tiang lampu jalan raya. Saya kalau baca teks ni memang okey, dia banting ni macam ni lah. Dia tak kisahlah kamu nak nak tulis dia vertikal ke horizontal ke, asalkan benda tu banting ni dia dari atas turun bawah. Saiz standard dia 2 kaki kali 5 kaki. Dia boleh jadi 6 kaki, 7 kaki, 10 kaki pun pernah jadi. Sebabnya dia mungkin kita akan gantung di tempat yang tinggi. Kalau tiang lampu jalan raya, mungkin kita nak ambil benda tu daripada tengah, supayanya benda ni dia konsep dia gini, banting ataupun banner ni dia bersifat kita nak melihat dari jarak jauh. Okey, macam TV lah, kalau kita ada TV saiz 50 inci, kita tak boleh duduk depan-depan kita nak tengok, sebabnya angle mata kita, kita punya bukaan sudut mata kita tak boleh tengok daripada hujung ke hujung, kita kena ada jarak lagi. Mungkin jarak dia dalam 1 ataupun 2 meter. Okay, nanti cikgu akan share dia punya jarak tu. Tapi untuk rekaan design ni, rekaan design banting, kita akan menggunakan tulisan-tulisan yang berskala besar. Gambar tu dia lebih jelas, dia tak perlu crowded. Okay, untuk banting di jalan raya lah. Kalau banting untuk indoor, untuk bacaan secara dekat, boleh kita letak banyak konten kat dalam tu. Banyak elemen grafik ataupun teks.
Okey, clear yang tu tak tahu kamu boleh tanya. Banting ni dia menegak daripada atas turun ke bawah. Saiz dia boleh bermula daripada satu kaki, dua kaki lebar, satu kaki, dua kaki, turun ke bawah standard dia 5 kaki. Okey, yang ni kamu kena tahu. Kena tahu sebab nanti kita ada satu projek kita kena buat design banting ni untuk periklanan. Sebab dia kos dia rendah. So jadi kita boleh print untuk seorang satu. Okey, yang kedua adalah kain rentang ataupun banner. Banner ni dia bersifat landscape. Bersifat landscape. Okey. Saiz yang standard biasa kita akan cetak 6x4 lah. 6 kaki lebar. 4 kaki tu dia punya menegak. 6 kaki kali 4 kaki. Okey, kalau kamu tengok nota yang kat depan ni, dia ada dua jenis ya. Dia ada web banner dengan yang apa? Actual size punya banner. So web banner tu dekat dalam website lah. Dulu-dulu kita buat website, dia ada banner kat atas. Banner tu sama ada dia rotate ke ataupun dia static ke. So itu dulu punya rekaan grafik lah. Dia perlu ada banner ni kalau kamu tengok kat sini ya. So yang ni adalah banner yang mewujud, yang kita boleh cetak, yang kita boleh gantung dekat depan kedai ke, kita boleh jadi benda tu signboard. Baik, seterusnya kita nak tengok kepada risalah ataupun flyers ataupun leaflet. Leaflet ni dia ada, kamu perlu tahu dia jenis-jenis lipatan dia nanti. Lipat 3, lipat 4, lipat 6, lipat 8 dan tak ada lipat pun ada. Okey. Leaflet ni, flyers ni dia bersifat kita nak bagi mesej secara menyeluruh. Teks yang banyak, kadang-kadang tu gambar dia kena banyak. Untuk seterusnya nanti kamu akan tengok bagaimana rekaan reka letak. So kamu kena tahu reka letak untuk leaflet ni. Sebab ada amali yang kamu perlu buat leafletnya, flyers. So ni contoh risalah. Dekat makmal pun banyak. Nanti kamu balik sekolah nanti saya boleh tunjuk. Kamu boleh pegang. Okay, leaflet tu seorang satu. Okay, yang seterusnya adalah poster. Okay, poster ni dia saiz dia kecil sikit lah. Kecil sikit daripada saiz banner ataupun saiz banting. Paling besar dia boleh pergi saiz A2 ataupun A1. Itu besar lah, besar. Paling kecil yang standard yang kamu akan buat mungkin dalam saiz A3 lah. Saiz A3 tu kamu punya, kalau kamu nak tahu besar mana saiz A3, dia 2 kali saiz A4. Okey. Kalau kamu nak tahu besar mana saiz A4 tu, A4 macam kamu punya kertas kajang kamu. Kalau kamu nak tahu besar mana kertas kajang tu, kertas kajang takkan kamu tak tahu besar dia besar mana kan? Kertas A4 besar tu lah. Okey, poster ni dia ada dua jenis ya, bercetak dengan elektronik. Biasanya dalam papan iklan, billboard, poster dihasilkan dalam bentuk papan tanda. Kalau poster ni dibina pada struktur tersendiri atas tanah. Ini dia cerita lebih kepada poster yang besar lah, nak kita nak letak kalau kat tepi-tepi jalan tu. Okay, saiz dia bukan saiz landscape ataupun saiz portrait lah. Dia saiz poster ni dia ada satu saiz kita, dia tak adalah pakai kaki pun, dia pakai inci. 16x14, 18x16. Okay, yang ni kalau kamu tengok poster sebagai papan tanda ni, dia cumanya dia berskala besar lah, berskala besar. Poster billboard. Kita nak tengok seterusnya adalah iklan interaktif. Okey, iklan interaktif ni biasanya MPV multimedia, produksi multimedia akan buat lah. Untuk kita tak akan sentuh. Kita akan sentuh, cuma kita tak akan buat lah. Benda ni, iklan interaktif ni biasanya muncul di laman web dan media sosial. Macam tadi ada cikgu, apa nama cikgu? Dia cakap apa? FB Ads. FB Ads tu dia pakai ni lah. Iklan interaktif. Dia bergerak lah interaktif ni. Dia bersifat bergerak. Kamu klik
kamu klik dia benda tu, dia akan pergi ke link dia. Itu bersifat interaktif. Okay, ciri-ciri iklan yang baik. Iklan yang baik. So kamu tengok iklan yang baik, dia mesti jelas, media dia tepat, kreatif. Yang ni kamu kena highlight, kreatif. Kreatif. Kreatif tu maksudnya kamu buat benda tu dia sesuai untuk audien nak lihat. Sesuai dengan semua peringkat umur, bersesuaian dengan produk yang penting. Okay. Dia contoh dia, kamu iklan makanan. Iklan makanan mesti letak makanan. Itu secara signifikan dia lah. Kalau iklan ubat gigi, letaklah orang berus gigi. Jangan letak gambar kereta, tak sesuai lah. Dia tak sesuai dengan produk yang dia nak jual tu. Okay, iklan ni yang seterusnya penting tu, ringkas dan padat. Okay, penggunaan ruang putih tu pun penting. Maksudnya ruang putih ni dalam satu rekaan tu manfaatkan ruang putih yang ada. Bukan maksud dia dekat sini terlalu crowded, tapi kita kena serasikan dengan reka letak tu. Cara kita nak susun setiap elemen tu supaya kita dapat gunakan ruang putih tu secara maksimum, kemudian susun atur dia tu kemas, kita baca dia tu berturutan. Kalau contoh iklan tu atas ke bawah, so kita tak adalah buat atas bawah, atas bawah, so orang baca atas bawah, atas bawah, atas bawah tu pening lah nanti. Okey, kemudian skema warna tu menarik. Skema warna ni kamu kena study. Kalau makanan, apa warna-warna makanan tu? Warna orange, warna purple, warna merah. Kalau korporat, apa warna-warna korporat? Warna-warna korporat tu biru, kelabu, hijau pun boleh jadi warna korporat. Dia depend dia punya hue and saturation warna tu. Okey, ini pun penting juga. Iklan yang baik dia dapat memberi impak. Maksudnya orang tu tengok produk tu, nampak sedapnya ayam goreng ni. Okay, tipografi yang kita pakai tu mesti jelas dan mudah untuk dibaca. Jenis-jenis tipografi yang jelas dan mudah untuk dibaca, jenis serif lah. Jenis sans serif. Serif tu untuk teks yang banyak sesuai. Sans serif tu untuk kita nak highlightkan something yang benar penting. Okay, grafik tu menarik. Grafik yang menarik tu ilustrasi ataupun motif yang kita nak pakai itulah. Okay, seterusnya ni penjelasan lah. Penjelasan kepada ciri-ciri periklanan. Kamu tengok kat sini ya. Billboard. Contoh bahan promosi bersifat jenaka. Okey, gunakan tipografi yang senang kita nak baca. Okey, sesuai lah ni. Dia nak menjual Nutella, tapi dia punya tulisan ni pun ibarat macam dia pakai Nutella tu untuk dibuat tulisan. Okey, seterusnya imej dan gambar yang menarik. Contoh ya, contoh. Yang ni yang kita akan buat nanti. Langkah kerja menghasilkan reka bentuk bahan promosi dengan mengaplikasikan ciri periklanan yang baik dengan menggunakan perisian grafik. Untuk tingkatan 5 ni, kamu akan menggunakan Illustrator ataupun dan freehand. Photoshop pun boleh guna sebenarnya. So dia lebih kepada kamu tak belajar satu software je. Tingkatan 4 kamu belajar dulu 2-3 software, tingkatan 5 kamu decide software apa yang kamu nak pakai untuk kamu punya periklanan kamu ni. Okay, ni contoh ya. Okay, ni contoh iklan roti. Proses dia sama. Buat lakaran kecil dulu, lepas tu lakaran thumbnail, lakaran kecil. Lepas daripada lakaran kecil, kita buat lakaran kasar. Lepas lakaran kasar, kita akan buat komprehensif. Daripada komprehensif ni, kita akan olah dia ke dalam bentuk grafik. Kita tengok hasil akhir. Contoh macam ni lah. Okay, right. Ini hasil akhir. Okay, ni adalah format yang kita nak pakai nanti untuk cetakan. Boleh tengok format dia.
Okay, dia ada beberapa format yang bersesuaian lah. GIF ni tak sesuai lah untuk kita nak buat cetakan printing. Okay, itu saja untuk hari ni. Terima kasih. Selamat berhujung minggu.